British datang ke Malaysia, dia telah menubuhkan stesen pasang surut di Pelabuhan Kelang. Okey, so stesen pasang surut ini digunakan untuk mendapatkan mean sea level, dan British apabila dia telah masuk ke Malaysia, dia telah memulakan kerja-kerja mapping. Okey, kerja-kerja mapping. So pengukuran ketinggian adalah berdasarkan mean sea level, okey, di Pelabuhan Kelang, dan stesen tersebut digunakan sehingga kini, okey, sebagai titik rujukan mean sea level bagi pengukuran leveling di Malaysia, okey, di Semenanjung Malaysia. Alright, okey, kalau kamu lihat, okey, di laut kita ada pasang surut. Okey, di laut kita ada pasang surut. Pada satu ketika mungkin air rendah, air surut. Pada satu ketika air pasang. Jadi kalau kita ukur kedalaman, okey, kalau kita ukur kedalaman pada satu titik sahaja, kalau kita ukur kedalaman pada satu titik sahaja, okey, kita akan dapati kedalamannya berbeza-beza pada waktu yang berbeza, okey, kerana berlaku pasang surut. Okey, contohnya, okey, kalau kamu ukur kedalaman pada pukul 9 pagi, okey, kamu akan dapat kedalaman titik yang ini mungkin 10 meter, okey, pada pukul 9. Kalau kamu ukur kedalaman pada pukul 11, kedalaman titik yang ini mungkin 9 meter, okey. Kalau kamu ukur kedalaman pada pukul 1 pula, kedalaman titik P yang ini, okey, mungkin 5 meter. So kita akan dapat lihat kedalaman sesuatu titik tidak konsisten di laut, okey, disebabkan berlakunya pasang surut. So itu sebab kita perlu ada satu vertical datum supaya kedalaman yang diukur pada titik yang sama, kamu ukur pada bila-bila masa pun kedalaman tersebut akan sama, okey, akan sama. Okay. So kita perlu satu vertical datum bagi pengukuran kedalaman di laut. Okey. So kalau kita lihat contohnya yang ini, kalau kita anggap garis biru yang ini sebagai datum untuk pengukuran kedalaman, kalau kamu ukur pada bila-bila masa sekalipun, pada air pasang ke, pada air surut ke, kamu akan dapat kedalaman titik P ini sentiasa sama, katakan 6 meter. Kamu ukur pukul 9 pun 6 meter, kamu ukur pukul 11 pun 6 meter. Okey, so kita perlu ada satu vertical datum, okey, di laut, okey, di laut. Alright. Okey, so yang ni tak ada apa. Yang ni, okey, kita akan dapat nilai kedalaman yang berbeza-beza bagi sesuatu titik, okey, jikalau kita tidak refer kedalaman yang kita ukur kepada satu vertical datum. Okey, alright. For marine application, vertical datum is defined as base elevation. Tidak apa kat sini. It is called tidal datum when defined by a certain phase of the tide. Bagi pengukuran di laut, tak kisah sama ada kedalaman ataupun ketinggian sesuatu titik di atas permukaan laut, okey, kita refer kepada permukaan air laut. Okey, so permukaan air laut, okey, dia berkait dengan pasang surut. Itu sebab kita namakan vertical datum yang digunakan di laut sebagai tidal datum. Okay? Sebab vertical datum yang digunakan di laut adalah berdasarkan kepada cerapan pasang surut. So sebenarnya ada banyak tidal datum
yang kita boleh wujudkan daripada cerapan pasang surut. Okey, itu sebab kalau kamu lihat tidal datum kat sini ada S. Okey, banyak kategori tidal datum yang boleh diwujudkan daripada cerapan pasang surut. Okey, banyak tidal datum. Okey, alright. Different application need height and elevation with respect to different tidal datum. Okay, betul. Okay, so kalau kamu baca sini different application, okay, kita ada pelbagai aplikasi di laut. Bukan satu je, kita ada bermacam-macam jenis pengukuran di laut. Jadi pengukuran yang berbeza memerlukan tidal datum yang berbeza. Okey. Kita sebenarnya ada berbagai jenis pengukuran di laut. Jadi sesetengah pengukuran ini memerlukan tidal datum yang berbeza di antara satu sama lain. Okey. So kita boleh ada berbagai tidal datum. Alright. Okey, ada apa-apa soalan? Contohnya, okey, saya ada tidal datum 1. Okey, ni tidal datum 1 digunakan untuk mendapatkan ketinggian jabatan di atas permukaan air. Okey, so kalau kamu lihat ketinggian jambatan ni ataupun apa-apa objek, okey, kita refer kepada tidal datum 1. Okey, tidal datum 1. Kemudian saya boleh ada tidal datum 2, kategori yang kedua, jenis yang kedua. Saya guna tidal datum yang kedua ni untuk mendapatkan kedalaman. So kamu lihat di sini ketinggian titik-titik di atas permukaan laut dia menggunakan tidal datum 1. Kedalaman dasar laut dia refer kepada tidal datum 2. So kita ada berbagai aplikasi pengukuran di laut dan kemungkinan mereka menggunakan vertical datum yang berbeza di antara satu sama lain. Alright, ada apa-apa soalan? Okey, so disebabkan perbincangan kita fokus pada tidal datum, so di mana tidal datum tadi yang ada mungkin banyak tadi adalah berdasarkan cerapan pasang surut air laut. Kalau kamu baca di sini, okey, nilai yang paling tepat, yang paling adil, nilai datum tadi. Okey, nilai datum yang paling ideal, yang paling tepat, sepatutnya kita buat cerapan pasang surut selama 19 tahun ataupun to be exact 18.6 tahun. Okey, kita perlu buat cerapan pasang surut selama minimum 18.6 ataupun 19 tahun. Kita akan bincang kenapa 19 tahun selepas ni. Saya rasa ada selepas ni. So kalau kamu lihat di sini gambar je, ada staff leveling di sini. Okey, so kita kena cerap air pasang dan air surut selama 19 tahun. Kita kena baca ketinggian air laut mungkin every 10 minit. Okey, ataupun setiap setengah jam dan sebagainya. Alright, kita kena cerap. So itulah fungsi stesen pasang surut di Pelabuhan Kelang. Dan untuk bagi data cerapan pasang surut di Pelabuhan Kelang, kita telah ada data melebihi daripada 19 tahun. Okey, sebab stesen tersebut pun telah diwujudkan sangat lama dahulu oleh British. Alright, okey. Bagi mendapatkan mean sea level yang terbaik, nilai yang tepat, kita perlu melakukan cerapan pasang surut selama 19 tahun. Okey,
Kenapa 19 tahun? Okey. Kenapa 19 tahun? Kalau kamu lihat, ini adalah orbit bulan mengelilingi bumi. Ni, bulan dia berpusing orbitnya ini. Okey, orbitnya. Okey. Ini bentuk orbit bulan mengelilingi, dia punya shape dia ellipsoid. Ellip ini sebenarnya dia bukan duduk dalam arah yang sama seperti yang ini sahaja. Okey, dia berpusing. Ellip ini. Okey. Bulan mengelilingi bumi di atas orbit yang ini. Pada masa yang sama orbit ni juga berpusing. Okey, berpusing dan dia balik semula ke kedudukan orbit asal selama 18.6 tahun. So, ini adalah faktor astronomi yang paling lama. Okey, yang berlaku. Yang 18.6 tahun tu, dia pergerakan orbit ke pergerakan bulan? Ni pergerakan orbit ni. Dia ubah dia punya orientation. Pergerakan orbit. Oh, dia ubah kedudukan tu sampai ke tempat asal baru 18.6 tahun lah. Yes, betul. Katakan sekarang orbit dia macam ni. Orbit dia. Kemudian orbit ni dia akan berputar. Okey, tetapi secara perlahan. Okey, secara perlahan. Okey. So dia akan kembali ke kedudukan asal selama 18.6 tahun. Alright? Okay, thank you. Alright. So pergerakan ini juga dinamakan precession of the moon elliptical orbit. Okay, proses pergerakan yang ini. Alright. Ataupun kadang-kadang kalau kamu buka buku, ini bumi. Katakan ini bumi. Okay. Ini orbit yang dotted ni orbit bulan mengelilingi bumi. Okey, ni orbit dia. Kamu tengok pada crossing yang pertama, pada crossing yang ini adalah garisan khatulistiwa, garis ekuator. Ni yang ini. Pada lintasan yang pertama, bulan akan cross pada titik G. Ni yang dotted ni orbit bulan. So dia bergerak sini, dia akan cross melintasi ekuator pada titik G. Kemudian dia terus bergerak. Dan pada lintasan yang kedua, dia akan cross pada titik K. Ni titik K. Tidak sama pada titik G. So kalau kamu lihat, kemudian dia pusing lagi, dia akan cross kat sini. Di sini. So titik orbit bulan dia melintasi ekuator berubah. Okey, setiap kali dia berputar. Okey, so dia akan titik lintasi akan bergerak ke arah yang ini dan balik semula ke G dalam masa 18.6 tahun. Okey, ada yang tak clear? Okey, alright. Okey, so sekarang kita perlu buat type observation, cerapan pasang surut bagi mendapatkan mean sea level tadi. Okey, sama ada menggunakan staff ataupun menggunakan peralatan. Okey, so kita ada topik khas nanti, type observation, bagaimana cerapan pasang surut dilakukan, apakah alat-alat yang digunakan. Okey, kita akan bincang dengan detail. Pokoknya kita perlu melakukan cerapan pasang surut bagi menentukan mean sea level. Okey, mean sea level. Okey, tide can be measured. Pasang surut boleh diukur. Yang pertama menggunakan conventional method. Okey, kaedah lama. Okey, termasuklah menggunakan tide pole. Ni tide pole, staff pasang surut. Okey, depend lah. Kalau untuk jangka masa yang pendek, contohnya untuk kerja hidrografi,
Okey, kita boleh menggunakan tadpole untuk membaca pasang surut untuk mencerap. Tetapi untuk menentukan datum, mungkin kita memerlukan 18 tahun, so kaedah ini mungkin tak boleh digunakan. Okey. Tapi untuk short period observation, kita boleh pakai tadpole. Kita juga boleh menggunakan measuring tape. Okey. So kalau kita buat kerja hidrografi, kita boleh pakai pita ukur. Okey. Kemudian kita ada self recording type gauge ataupun automatic type gauge. Okey. So kita tak perlu tunggu di laut. Kita letak satu alat tersebut akan mengukur ketinggian pasang surut secara sendiri, secara automatik. Okey. Kita perlu, so ini dia kebanyakan menggunakan kaedah elektronik lah. Okey. Antara sistem self recording type gauge ataupun automatic type gauge termasuklah float type gauge. Kita akan bincang nanti, okey, dalam topik yang lain. Ini float type gauge. Okey. Float ni pelampung. Sini ada pelampung. Pelampung akan bergerak naik dan turun berdasarkan permukaan air yang naik dan turun. So kita dapat ketinggian pasang surut. Kita ada pressure sensor. Okey, sensor pengukuran tekanan. Okey. So kita tahu di dalam air laut ada tekanan sebab air laut ada berat, weight. Okey, weight. Kalau kamu letak belon kat bawah ni, kalau kedalaman dia dalam, kemungkinan belon boleh pecah. Okey, disebabkan oleh tekanan air laut. Okey. Jadi kita boleh menggunakan pressure sensor, okey, untuk mengesan perubahan tekanan. Bila air pasang, tekanan tinggi. Bila air surut, tekanan rendah. Jadi perubahan tekanan tadi kita boleh convert kepada ketinggian air laut. Itu menggunakan pressure sensor. Kita boleh menggunakan acoustic type gauge. Acoustic type gauge, okey, kalau kamu lihat gambar yang ini permukaan air. Kita ada pemancar di sini, transmitter. Dia transmit signal ke permukaan air. Signal tu dibalikkan semula ke transmitter, kita dapat masa kali dengan laju, kita dapat tinggi. Okey, ketinggian permukaan air. Konsep yang ni sama seperti kamu menggunakan total station. Okey. Kamu selalu buat kerja traverse menggunakan total station. Total station dia transmit signal ke prism. Prism balikkan semula signal ke total station, dia dapat masa kali dengan hal laju dapat jarak. So exactly sama prinsip dia. Kemudian kita ada radar sensor. Radar sensor ni sama seperti acoustic type gauge. Okey, cuma yang ni dia menggunakan signal radar. Yang ni dia menggunakan acoustic signal. Okey. So kalau kamu tengok radar sama je. Kita ada transmitter, transmit signal radar, dibalikkan semula ke transmitter, dapat masa dikalikan dengan hal laju signal, kita dapat ketinggian pasang surut. Okey, ketinggian pasang surut. Kita juga boleh menggunakan GPS. Okey. Sekarang ni banyak aplikasi saintifik, terutama di lautan yang luas. Okey, terutama di lautan yang luas, kita boleh letakkan GPS receiver yang float, yang terapung, so yang didesain khas supaya tahan, supaya tak tenggelam dan sebagainya. Okey, di atas permukaan air laut. So kita boleh dapat juga ketinggian pasang surut. Okey. Tetapi kaedah ni mungkin agak complicated sikit, susah digunakan, jarang digunakan lah oleh kebanyakan kita untuk mendapatkan ketinggian. Okey. Tetapi boleh digunakan. Okey. Menggunakan alat GPS receiver yang diletakkan di atas pelampung. Okey, di atas pelampung. Okey. Kita sekarang, tadi saya telah sebut kita ada berbagai tidal datum. Kita ada lebih daripada satu
tidal datum, okey, disebabkan kita ada aplikasi ataupun pengukuran yang berbeza di laut. Okey, so kita tengok sikit apa tidal datum. So kalau kamu lihat in general, height and elevation, okey, ketinggian ataupun elevasi, okey, height and elevation yang digunakan di atas chart. Chart di sini bermaksud nautical chart. Chart di sini bermaksud apa, carta pelayaran. Okey, carta pelayaran. Okey, ini nautical chart. Okey, nautical chart. Ni carta pelayaran. Kapal berlayar di laut, dia perlu wajib bawa nautical chart. Okey, nautical chart bagi tahu dia kat mana ada halangan di laut, kat mana cetek, kat mana dalam, kat mana terusan dan sebagainya. Okey, so ini adalah nautical chart. Okey. Alright. Jadi datum, vertical datum yang digunakan di atas nautical chart merujuk kepada permukaan air yang, permukaan pasang surut yang tertentu. Okey, yang tertentu. Jadi chart datum tadi dia juga mengguna lebih daripada satu vertical datum. Okey, nautical chart tadi, carta untuk pelayaran tadi, walaupun dia sekeping carta, sekeping peta, tetapi dia mengguna lebih daripada satu tidal datum. Okey, dia menggunakan lebih daripada satu tidal datum ataupun vertical datum bagi menunjukkan maklumat-maklumat ketinggian di atas nautical chart. Okey, di atas nautical chart. Contohnya charted depth, okey, nilai kedalaman yang ditunjukkan di atas nautical chart, okey, merujuk kepada low water reference plane. Okey, apa, kalau kamu lihat ni, okey, yang ini number berapa? Siapa nampak? 124. 124. Okey, very good. Ini bermaksud kedalaman pada titik yang ini 124 meter. Kalau kamu lihat kedalaman yang ini 47 meter. Okey, dan lain-lain. Okey, dan lain-lain. So ini adalah nilai kedalaman. So nilai kedalaman yang ditunjukkan di atas nautical chart merujuk kepada low water line, permukaan air rendah. Okey, permukaan air rendah. Alright. So sebenarnya kita ada banyak vertical datum ataupun tidal datum yang digunakan di laut. Yang pertama dinamakan HAT, Highest Astronomical Tide. Okey, HAT, Highest Astronomical Tide. Kemudian di bawah dia yang ini kita ada Mean High Water Spring. Okey, nama tidal datum yang berikutnya Mean High Water Spring. Kemudian kita ada lagi Mean High Water Nip. Okey, kemudian kita ada water level, permukaan semasa air laut, permukaan semasa. Kita tahu air pasang dan air surut. Jadi water level ni boleh berada di sini, boleh berada di atas, boleh berada di bawah. So kita ada water level, permukaan semasa air laut. Okay. Kemudian kita ada mean sea level. So mean sea level ni adalah satu permukaan yang kamu mungkin selalu dengar sebelum ini, pernah dengar.
aras purata air permukaan laut. Aras purata. Kita ada aras paling tinggi. Kita ada okey, Najwan. Mana Najwan? Hello Najwan. Hello Najwan. Najwan? Saja tak dengar ke Najwan? Kenapa lambat datang? Wah, rata. Di sini hujan putus-putus kan. Saya baru dapat masuk, dapat connect dengan internet. Alright, okay. So, kita ada mean sea level. Okay. Kemudian kita ada mean low water nip, mean low water spring, lowest astronomical tide. Daripada cerapan pasang surut tadi, contohnya yang ideal selama 19 tahun, daripada cerapan pasang surut 19 tahun, kita boleh tentukan nilai tidal datum yang ini. Okey, ada setengah digunakan dalam aplikasi kehidupan manusia, ada setengah mungkin tak digunakan. Okey. So daripada data cerapan pasang surut selama 19 tahun, kita boleh tentukan tinggi HAT berapa. Okey, berdasarkan kosong sistem bacaan pasang surut ni. Kalau kita cerap pasang surut menggunakan katakan staf. So nilai dia kosong di sini. Kosong staf bukannya datum, tapi kosong alat pengukuran kita. So saya boleh tahu HAT ni berapa tinggi dia pada staf. Ni, HAT ni berapa tinggi dia daripada kosong staf. Saya boleh tahu berapa tinggi mean high water spring daripada kosong staf. Okay? Alright. Okay. So kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, highest astronomical tide. Yang ini sangat penting kepada kita sebagai surveyor. So kalau kamu tengok ni, okay, apa yang dimaksudkan dengan HAT? The highest tidal level which can be predicted. Kamu tengok sini. The highest tidal level which can be predicted. Paras permukaan air laut yang paling tinggi yang boleh diramal. Bukan yang kita cerap. Okey, bukan yang kita cerap, tetapi yang kita boleh predict secara calculation, secara hitungan. Okey. The highest tidal level, permukaan air laut yang paling tinggi yang boleh kita predict, boleh berlaku. To occur, yang boleh berlaku under average meteorological condition. Ini penting ni. Yang boleh berlaku di dalam keadaan meteorologi yang biasa, di dalam keadaan cuaca yang normal, yang biasa, yang average. Okay? And under any combination of astronomical condition. Pasang surut ni di laut, dia ada dua faktor yang utama. Yang boleh memberi kesan kepada ketinggian. Yang pertama, faktor astronomi sebenarnya. Siapa boleh bagi contoh? Okey? Faktor astronomi boleh memberi kesan kepada ketinggian pasang surut. Faktor astronomi. Siapa boleh bagi contoh? Pergerakan bulan tak? Tak tahu. Apa, bagi jawapan. Tapi dia bukan graviti bulan. Okey, yang dekat bulan dengan bumi makin
air panas air naik. Betul. Saya nak kamu bagi contoh yang berlaku dalam kehidupan harian yang bila kamu bagi contoh ni, semua orang betul-betul. Bulan mengambang. Apa yang berlaku pada bulan mengambang? Air semakin besar. Okey, Air naik. semakin besar. Okey, alright. So sebab jawapan kamu ada 3 orang, seorang bagi seorang sikit. Okey, so kalau kamu pergi pada air pasang hari ni, kalau kamu Google air pasang maksimum hari ni di tempat kamu, Okey. Berarti ni. RM9. okey, hello, ni Muhammad, kenapa bising-bising? Ambil mic ni. Okey, alright, tak apa. Kalau kamu Google, contohnya apa di Johor Bahru. Kalau saya Google, saya boleh tahu air pasang maksimum hari ni katakan pukul 12. So saya pergi Pantai Lido, saya boleh tengok air pasang hari ni mungkin pada satu tanda yang tertentu. Okey? Saya pergi Pantai Lido, pukul 12 air pasang maksimum, saya pergi tengok, saya tanda air pasang. Tetapi kalau saya pergi waktu bulan mengambang, bulan penuh full moon atau full moon, kamu tengok bulan mengambang aja bila-bila, kamu pergi ke Pantai Lido, kamu tengok air pasang lebih tinggi daripada tanda yang kamu tanda tadi. Okey? So itu menunjukkan, itu merupakan satu contoh faktor astronomi. Okey? Kemudian kita juga ada faktor cuaca yang boleh memberi kesan kepada pasang surut. Okey? Faktor cuaca. Siapa boleh bagi contoh faktor cuaca boleh memberi kesan kepada ketinggian pasang surut? Hujan. Hujan. Sekejap. Okey, ada jawapan lain, last. Kawasan yang berangin. Kenapa kawasan yang apa maksud kawasan yang berangin? Macam air dari laut tolak ke sungai. Okey, very good. Okey. So apa 0.5 markah tu kamu kalau nak markah bonus. So kalau kamu pergi waktu angin kuat, waktu ribut, kamu akan dapati permukaan air laut akan berubah ketinggian sangat ketara. Okey? Air dia disebabkan ombak yang berlaku, paras air laut akan naik lebih tinggi. Kalau kamu ada automatic tide gauge di kawasan tersebut, dia akan juga merekod paras air laut. Tetapi paras air laut tersebut disebabkan oleh ribut. So yang itu sebenarnya sepatutnya tidak boleh digunakan bagi mendapatkan ketinggian permukaan air laut. Kalau kita ada satu ribut yang kuat, ribut taufan, itu bukanlah dinamakan average meteorological condition. Kalau kita ada ribut yang berlaku yang menyebabkan berlakunya ombak, menyebabkan ketinggian permukaan air laut yang lebih besar, yang direkod oleh automatic tide gauge, yang itu bukanlah merupakan normal meteorological condition ataupun average. So saya ulang balik, HAT adalah the highest tidal level which can be predicted to occur, boleh berlaku under average meteorological condition, di bawah keadaan cuaca yang normal. Pasang surut yang berlaku di dalam keadaan cuaca yang normal, yang biasa-biasa. And under any combination of astronomical condition, dan juga mengambil kira
semua kombinasi faktor astronomi yang berlaku. Sebenarnya ada banyak faktor astronomi yang berlaku. Kita akan bincang dalam topik type. Okay? So, itu yang dimasukkan dengan HAT, Highest Astronomical Type. Permukaan air yang paling tinggi yang boleh berlaku. Okey, yang kita kira secara prediction. Okey? Sebenarnya walaupun ada prediction tersebut, tetapi kita kira berdasarkan nilai-nilai tertentu yang kita dapat daripada data cerapan selama 19 tahun. Kita akan tengok selepas ini. Okey? Walaupun prediction, kita predict lah sebab kita bukan cerap nilai yang paling tinggi, kita kira. Itu sebab dinamakan prediction. Okey? Okay, so kita break 5 minit.
Okey, kita sambung balik. So, Ya. saya tanya, Ha. maknanya kalau macam contoh kan, kalau keadaan dalam jadi tsunami tu dia bawa under astronomy condition ke atau meteorological condition? Tsunami kita kira bukan normal, tak boleh digunakan sama sekali. Okey. Kalau keadaan tsunami, Tsunami dia bukan astronomi, bukan meteorological. Dia fenomena yang berlaku yang di luar kawalan manusia. Kita tak boleh predik apa nilai, terutama kepada nilai pasang surut. Kita anggap dia sebagai satu bencana je. Boleh? baik sir. Boleh. Okey. So dia tak boleh dia ambil kira. Okey, dia tak boleh diambil kira. Baik sir. Alright. Terima kasih sir. Okey. Okey, so tadi data yang berikutnya mean high water spring. Okey. Yang ini average height of all high water of spring tide. Kalau kamu tengok sini, average height. Apa yang dimasukkan average height? Ketinggian purata. Kamu ambil semua nilai yang tertentu, campur dan bahagi. Okey? Dengan bilangan data, kamu akan dapat average. Nilai yang digunakan di sini adalah nilai paras air ketika spring tide. Ketika spring tide. Kita akan bincang semua ini dalam topik tide. Apakah ini masukkan dengan spring tide? Yang pentingnya, yang ini bukan prediction. Yang ini adalah average height. Nilai purata ketinggian air pasang jenis spring. Kamu tunggu sampai air pasang ketika spring. Okey? Apabila sampai satu ketika kita akan berlaku spring tide, air pasang jenis spring. So, kamu ukur ketinggian dia. Kemudian kamu tunggu lagi ketinggian air yang kamu tunggu lagi pasang spring yang berikutnya, catat nilai dia. Tunggu lagi spring tide yang berikut, catat tinggi dia. Kamu campur semua nilai bacaan tadi, bagikan dengan bilangan, kamu akan dapat average. Okey? Itu dinamakan mean high water spring. Okey? Purata tinggi air pasang tinggi jenis spring tide. Okey? Kalau kamu tengok di sini ada IHO. Okey? IHO adalah International Hydrographic Organization. Okey? International Hydrographic Organization. So, semua definisi air pasang ini adalah merujuk kepada definisi yang diberi oleh IHO. IHO adalah satu badan hidrografi dunia yang menyelaraskan perkara-perkara berkaitan dengan ukur hidrografi di dunia. Semua negara-negara di dunia sepatutnya mengikuti apa sahaja peraturan ketetapan, okey, yang telah dilakukan oleh IHO, yang telah ditentukan dibuat oleh IHO. Alright. Kemudian mean high water need. So definisi dia lebih kurang sama saja dengan yang ini. Tetapi
Ini adalah purata ketinggian paras tertinggi air pasang jenis NIP type. Okey. Kalau mengikut ISO berdasarkan data cerapan 19 tahun. Okey. Berdasarkan data cerapan 19 tahun. So, apa dia mean high water NIP? Okey. Nilai purata paras air pasang tinggi NIP. Okey. Nilai purata paras air pasang jenis NIP. Okey. Daripada data cerapan pasang surut selama 19 tahun. Okey, ada apa soalan? Alright. So, definisi dia lebih kurang yang ini. Yang ini sama juga. Okey. Paras. Okey. Tinggi purata paras air laut tertinggi jenis spring. Okey, jenis spring. Daripada data cerapan selama 19 tahun. Okey. Yang ini. Okey. Yang ini mean sea level. Kamu tahulah. Mean sea level dia tak kira air pasang spring ke, air pasang jenis NIP ke. Okey. Pasang surut kita boleh kategorikan kepada dua. Spring type dengan NIP type. Okey. Mean sea level dia tak kira spring, dia tak kira NIP. Kamu ambil saja semua bacaan pasang surut yang dicerap selama 19 tahun, kemudian dapatkan nilai purata. Itu mean sea level. Kamu ambil semua bacaan paras laut, okey, yang dicerap selama 19 tahun tanpa mengira spring type ke NIP type ke, kemudian kamu dapatkan nilai purata. So itu adalah definisi mean sea level. Okey, dia tak kira spring type or NIP type. Kemudian kita ada mean low water spring. Okey, kalau kamu tengok yang ini, kita ada high water spring. Kita ada high water NIP. High water NIP air pasang jenis NIP. Yang ni air pasang jenis spring. Bila kita ada air pasang, kita juga ada air surut. Okey, air surut. So, yang ini adalah mean low water NIP. Ini adalah purata paras laut air surut jenis NIP daripada data cerapan selama 19 tahun. Okey? Simple je. Ini adalah paras purata air surut jenis NIP. Okey, daripada data cerapan selama 19 tahun. Okey, ada soalan nak tanya? Kemudian yang ni kamu tengok mean low water spring. Okey. So ini adalah paras purata, mean purata. Paras purata air surut bagi spring type. Aras purata air surut. Sebab ni low air surut. Mean purata. Aras purata air surut, okey, jenis spring. Okey, daripada data cerapan selama 19 tahun. So, di dunia ni akan berlaku air surut jenis spring. So, hari ni katakan berlaku air surut jenis spring. Ambil bacaan dia. Minggu depan, 2 minggu lagi berlaku air surut jenis spring. Ambil bacaan dia. 2 minggu lagi berlaku air surut jenis spring. Ambil bacaan dia. So, kamu campur semua bacaan, bahagikan dengan bilangan bacaan, kamu dapat purata. Okey, air surut jenis spring. So, simple je.
Ini Indian spring low water. Ini mean of low water at spring tide. Okay. Kalau kamu lihat yang ini mean of low water. Kalau kamu lihat di sini ada low water. Okey. Yang ni ada low water. Siapa boleh bagi maksud low water? Bersama 5 markah. Paras rendah terendah. Apa maksud dia? Dasar laut ke doktor? Tak Dia apa. lebih dia lebih Nanti rendah daripada saya bagi mean low jawapan water. betul ke tak betul. Siapa nak cuba lagi? Dia lebih Apa- rendah. Dia lebih rendah daripada mean low water. Apa? Okey, siapa nak jawab sebut nama dia, lepas tu bagi jawapan. Saya nak cuba. Okey, Izzah. Ya saya Izzah. Dia Okey, lebih rendah daripada mean low water. Apa dia? Dia lebih rendah daripada mean low water yang Lebih rendah daripada mean low water. Okey, last. Siapa lagi nak cuba? Okey, tak ada, tak apa. Saya cuma tanya kamu agak-agak apa maksud low water. Apa maksud lower? Terendah. Terendah. Lebih Apa rendah. maksud Lebih. lebih rendah. lebih rendah? Apa maksud low? Rendah. Rendah. So agak-agak apa maksud lower low? Lebih rendah. Okey. Lebih rendah Lebih terendah. rendah. Okey, itu definisi yang ini. Rendah surut dia. Tapi maksud maknanya kamu kena cerita dengan lebih detail sikit lah. Okey, tak apa, sebab saya tak nak buang masa. Apa lower terendah, low rendah. Maksudnya kita Surut dia. maksudnya okey, tolong tutup mic. 4.5K kau scan member aku. Yezy boost. Fawaz tutup mic. Fawaz bising. Okey. Alright. Maksudnya kita ada banyak air rendah. Okey, kita ada lebih daripada satu air rendah. Tetapi kita pilih yang paling rendah. Kita ada air rendah, mungkin beberapa kategori air rendah. Tetapi kita pilih yang paling rendah. Okey, so tak apalah, sebenarnya kamu akan ada selepas ni ya. Okey, sekejap. Okey, cuba kamu tengok graf pasang surut yang ini. Graf pasang surut yang ini. Ni. Kalau saya cerak cerapan pasang, saya cerak ketinggian air di laut. Kalau saya plot, kalau kamu lihat kesel saya ni air pasang. Okey. Kemudian saya buat graf, air akan surut. Okey. So ini surut. Okey, ini graf. Ini masa. Katakan ini masa. Ini ketinggian. Ini masa. Pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6 dan seterusnya. Ini ketinggian permukaan air. Okey, katakan pada waktu yang ini, katakan pukul 12 tengah malam. Okey, pukul 12 tengah malam air pasang, saya catat tinggi dia. Kemudian pukul 1 air makin surut, saya plot. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6. Okey, pukul 6 air surut. So kalau kamu tengok ni air surut. Sini air apa? Air pasang. Air pasang. Sini Surut. surut. Cuba kamu tengok. Kemudian yang ini pasang betul. 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 Yang ini surut. Ini surut maksimum ke tak ni kat sini? Surut maksimum ataupun tidak? Maksimum. Ni surut maksimum lah. Ini surut maksimum sebab dia naik semula. Sini surut maksimum tak? Tak. Surface level.
Tak, ini air pasang. Kemudian ni surut. Ini surut maksimum tak? Tak, surut biasa-biasa. Ini surut maksimum juga. Sebab lepas ni dia pasang. Ini surut maksimum juga. Ni. Kalau kamu catik, duduk situ catik, sampai waktu ni, lepas tu dia pasang. Dia dah tak surut lagi. So, surut maksimum juga. Cuba kamu tengok. Surut yang ini sama tak dengan surut yang ini? Sama. Surut yang ini, nilai surut yang ini sama. Tak, lain, tak sama. Tak sama. Okey? So yang inilah dinamakan low water. Yang ni low water. Ni low water. Ini air surut rendah. Ini air surut terendah. Sebab dia lebih rendah daripada yang ini. Faham ke tak faham? Okey, di dunia ada pasang surut jenis yang ini. Ini dia pasang surut rendah gila. Dia pasang, dia surut rendah. Tapi rendah dia tak sama dengan yang ini. So ada tempat-tempat di dunia berlaku pasang surut jenis yang ini. Dia pasang tinggi. Dia surut rendah gila. Dia pasang tinggi tetapi tak tinggi sangat. Yang ini tinggi, yang ini tinggi tapi tak sama tinggi. Rendah tak sama rendah. Okey. So pada ketika yang ini dinamakan low water. Yang ini dinamakan low water. Okey, so sepatutnya kamu faham apa yang dimasukkan dengan low water dengan low water. So kita pergi balik pada definisi tadi. Okey, definisi tadi. Okay, so ni. Okay, Indian spring low water, purata low water at spring tide. Okay, pasang surut jenis spring. Ni spring tide. Tetapi di kawasan yang ini, di lokasi yang ini berlaku air pasang dan air surut di mana dia ada low water, dia ada low water, dia ada high water, dia ada high water. Kalau kamu ingat graf tadi. So ini adalah purata low water jenis spring tide. Okey? Purata low water pada ketika spring tide. Okey, pada ketika spring tide. Okey, saya ambil balik raja ni tadi. Okey. Ni purata low water. Yang ini. Saya salah ambil gambar. Tak apalah, saya rasa kamu faham kan? Faham tak? Hello? Boleh. Okey, saya rasa kamu faham lah. Okey. So kita dekat ni, ini spring tide, purata ni, paras air terendah. Ambil yang ini, campur dengan yang ini, campur dengan yang lain-lain terendah. Okey. Bahagi dapatkan purata. Alright. Kemudian kita ada lowest astronomical tide. Tadi kita ada highest astronomical tide. Definisi dia lebih kurang sama. Okey. Cuma yang tadi, okey,
tutup mic. Siapa-siapa tutup mic. Yang tadi highest astronomical type. Yang ini kita ada lowest astronomical type. So maknanya lebih kurang sama. Lowest tide level, paras air laut yang paling rendah, yang boleh diramal, yang boleh dikira. Okey? Bukan daripada nilai terendah yang kita cerap, tetapi nilai terendah yang kita boleh predik secara perkiraan, yang berlaku di dalam keadaan cuaca yang biasa-biasa. Okey? Dan mengambil kira semua faktor astronomi yang berlaku. Itu definisi dia. Ada soalan? Okey? Ada soalan? Okey? Tadi betul. Okey, alright. Okay, very good. Okey, kemudian kita ada highest observed water. Okey, highest observed water. Kalau kamu lihat sini ada word observe. Observe mean yang kamu record di laut. Okey, yang kamu record, pasang surut yang kamu record. So, highest observed water adalah paras air yang paling tinggi yang kamu record di stesen cerapan pasang surut dalam tempoh 19 tahun. Okey. 3 jam. Okey, dalam tempoh 19 tahun kamu pilihlah mana paras air paling tinggi. Akan ada satu nilai sahaja. Paras air paling tinggi. Okey. Alright, itu dimasukkan highest observed water. Okey. Okey. Jadi ya, di kebanyakan negara-negara di dunia yang ada laut, seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, siapa boleh bagi contoh negara yang tak ada laut? Mongolia. Mongolia, very good. 0.5 markah. Okey. Mongolia tak ada laut. Bagi negara-negara yang ada laut, kebanyakan negara-negara tersebut dia ada stesen pasang surut. Okey, stesen pasang surut. Di Malaysia, kita ada lebih daripada 20 stesen pasang surut yang diwujudkan oleh Jepun, termasuk di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Ini contoh stesen pasang surut di Langkawi menggunakan data yang dicerap daripada 1986 sehingga 1996, 10 tahun punya data. Okey? Daripada 10 tahun punya data, kita ada nilai-nilai tidal datum bagi Langkawi. Okey? So, kita ada nilai kosong yang digunakan untuk mencerap ketinggian pasang surut. Contohnya saya letak start untuk baca pasang surut. So saya ada nilai kosong lah untuk mendapatkan ketinggian. So ini adalah zero tide gauge. Yang ini extreme low water. Extreme. Okey. Air surut yang paling rendah direkod pada bulan Februari 1996. Ketinggian dia adalah 0.430 meter. Okey, berbanding bacaan kosong. Staf pasang surut. Okey. Ni extreme low water. Kemudian mean low water spring. Kamu dah tahu apa dia definisi mean low water spring? So, nilai mean low water spring bagi Langkawi okey adalah 0.950 meter di bawah zero tide gauge. Kemudian mean low water need 1.89 land survey datum. Okey. Land survey datum yang daripada Perubahan Kelang sebenarnya
2.128 meter. Okey, pada staf yang ini. Mean sea level bagi Langkawi. Mean sea level tak sama daripada satu lokasi ke satu lokasi. Okey, so bacaan mean sea level paras purata air laut di Langkawi adalah 2.206 di atas zero tide gauge di Langkawi. Ingat, zero tide gauge di Langkawi. Mean high water need 2.650 di atas zero. Mean high water spring yang ini, extreme high water. Okey, ini kira paras air tertinggi lah. Dicerap pada bulan Julai 1996. Okey, 3.960 meter. Berdasarkan data yang dicerap daripada 1986 sehingga 1996, 10 tahun. Okey, so ada apa soalan? Nak tanya kat sini. Ada soalan? Okey, tak ada. Okey, tak ada, very good. Tak ada doktor, tak ada. Jadi semua stesen serapan pasang surut okey akan mempunyai maklumat yang ini. So kalau kamu buat kerja di Langkawi, kalau kamu nak tahu kat mana mean sea level di Langkawi berdasarkan serapan pasang surut Langkawi, ini nilai dia. Kalau kamu nak tahu mean high water spring di Langkawi, ini nilai dia. Okey, nilai dia. Alright. Okey. Nilai benchmark, bila sebut benchmark, okey, nilai benchmark ini merujuk kepada Pelabuhan Kelang. So nilai benchmark, okey, dia punya paras benchmark ni berada pada ketinggian 5.284 meter, okey, di atas kosong. Okey, alright. Yang ini maklumat pasang surut bagi stesen di satu lokasi, nama dia Isla Marguis. Okey, Isla Marguis. Okey, saya pun tak pasti di mana. Cuma saya nak bagi tahu kebanyakan negara-negara di dunia dia ada stesen pasang surut. Paling kurang satu stesen untuk menentukan mean sea level bagi kegunaan leveling. Paling kurang satu. Kita di Malaysia ada lebih daripada 20 stesen pasang surut. Okey, alright. So kalau kamu lihat highest observed water, okey, 0.69 bagi lokasi yang ini, stesen yang ini. Highest predicted tide, HAT, okey, 0.33 meter di atas kosong, okey, tide gauge. Mean higher high water, kamu tengok sini mean higher high water. Kat Langkawi dia tidak ada mean higher high water sebab pasang surut dia tidak berlaku higher high water kat Langkawi. Tapi bagi lokasi yang ini, pasang surut dia berlaku jenis higher high water. Ini bacaan dia. Dia ada mean high water. Okey, mean high water. Okey. Dia ada mean sea level. Dia ada mean low water. Dia ada mean low water. Habis. Ini bagi satu lokasi di tempat yang bernama Isla Marguis. Okey? Alright, ada apa soalan? Okey, tak ada. Kita tengok other reference tidal level. Tidal level. Okey? Okey. Mean high water, kalau disebut mean high water, average height of all high tide. Okey, purata tinggi semua paras air tinggi, tak kira spring, tak kira nip, itu dimasukkan mean high water. Okey, sebab kamu nanti mungkin kerja di LS ke, jadi bos ke, kamu dihantar pergi conference ke, bengkel ke, so kamu kena ada knowledge lah. Okey, kamu pergi conference jenis pasang surut, mungkin dia ada mention mean high water, mean higher high water.
So kamu akan mudah untuk faham. Mean high water, purata tinggi paras air tinggi. Tak kira apa jenis pasang surut, spring ke, nip ke. Okay, so itu dimasukkan mean high water. Mean higher high water. Okay, kalau kamu tengok higher high water, kalau kamu tengok yang ini, saya dah cerita tadi lebih kurang. Ini high water, ini pun high water, tapi yang ini higher than yang ini. Okay, so kalau ada higher ataupun lower, higher high water, lower low water, so pasang surut yang berlaku adalah jenis mixed type. Mixed type, pasang surut campuran, bercampur. Okey. Kalau kamu dengar higher ataupun lower, pasang surut pada tempat tersebut adalah jenis mixed type. Kalau kamu tengok mixed type, kita ada ini air pasang rendah, tapi tak sama tinggi. So yang ini adalah lower low water, yang ini adalah low water, yang ini adalah higher high water, yang ini adalah high water. Okay, so kalau disebut higher high water, mean higher high water, dia mengambil kira air pasang yang tertinggi saja ni, yang ini. Yang ini dia tak kira. Ini air pasang tinggi juga, tapi tak berapa tinggi. So mean higher high water, dia ambil bacaan yang ini, campur 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 yang ini, dibahagikan dengan bilangan dapat purata. Okey. Kemudian mean low water. Okey. Mean low water, purata air rendah, semua jenis air rendah. Tak kira spring tide ataupun neap tide. So kalau kamu tengok air pasang jenis diurnal, ini jenis diurnal. Kalau mean low water, dia ambil semua bacaan air pasang rendah ni, purata bacaan yang ini. Kita ada semi diurnal. Kalau mean low water, dia ambil semua bacaan yang rendah. Okey. Kalau mixed tide, mean low water, dia ambil bacaan ni, campur yang ni, campur yang ni, campur yang ni, campur yang ini. Dia ambil semua bacaan yang ini, kemudian dikira purata. Ini mean lower low water. Kalau mean high, mean higher high water, dia ambil yang tinggi saja. Kalau mean lower low water, dia ambil yang paling rendah saja untuk dikira purata. Okey, dikira purata. So saya harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan mean high water, mean higher high water, mean low water, mean lower low water. Okey, di sini diceritakan lagi. Okey, mean higher high water, saya dah cerita tadi. Okey, purata air pasang yang paling rendah. Okey, mean higher high water. First pair, okey, highest. Second pair, yang ini highest. Okey, so dia ambil yang paling tinggi sahaja. Okey, yang paling tinggi sahaja. Only the higher high water of each pair of high water of a tidal day is included in the mean. Kalau kamu tengok, ini pair yang pertama. Okey, dia ambil yang ini. Ini pair yang kedua, dia ambil yang ini. Dia ambil yang paling tinggi sahaja untuk dikira nilai purata. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Nak tanya? Tak ada. Okey. Okey, kamu tengok balik sebab okey, saya akan tanya dalam test ke, quiz ke. Alright. Alright. Mean high water, saya dah cerita tadi, tapi untuk menjelaskan lagi. Purata air tinggi. Purata air tinggi. So kalau kamu boleh agak, ini diurnal tide. Kita akan bincang kemudian apa maksud diurnal. Okey, diurnal tide graf dia begini.
semi diurnal begini, mixed type begini. So mean high water bagi diurnal, dia ambil ni nilai yang ini. Okey. Mean high water bagi diurnal type, dia ambil nilai yang ni untuk kira purata. Kalau kita ada semi diurnal, kita ambil yang tinggi juga sebab mean high water yang ini. Yang ini. Kalau kita tengok mixed type, apakah yang dimasukkan dengan mean high water? Purata air tinggi. Yang ini air tinggi. Ni, tapi paling tinggi. Yang ini air tinggi juga, tetapi dia lebih rendah. Bagi mixed type, mean high water dia mengambil kira nilai ni dan juga nilai yang ini. Ni. So dia mengambil kira nilai ni pun dia kira, nilai ni pun dikira untuk mengira mean high water. Ada yang tak faham kat sini. Mean high water untuk mixed type. Ada ke yang tak faham? Cepat. Ada tak? Boleh Doktor. Okey, sebab nanti kalau saya tanya kamu, okey, kalau saya bagi raja, kamu tak boleh cerita pula. Okey? Okey. Okey, sekejap. Alright? Okey. Okey, itu yang dimasukkan dengan mean high water bagi diurnal type, semi diurnal dan mix. Okey? Mean low water. Kalau kamu faham mean high water tadi, okey, kamu boleh faham apa yang dimasukkan dengan mean low water. Okey, mean low water. So kalau diurnal dia menggunakan data yang ni saja. Ni. Okey, data yang ini. Kalau semi diurnal dia menggunakan data yang ini. Okey, air surut yang rendah. Kalau mixed type dia mengambil kira data yang ini. Okey, untuk dikira mean, nilai purata. Okey, so dia menggunakan data cerapan selama 19 tahun. Okey, bagi definisi IHO, okey, kita perlu menggunakan data cerapan pasang surut selama 19 tahun untuk mengira semua nilai tidal datum. Alright. Okey. Mean lower low water saya dah cerita lah tadi. Okey. Bagi mixed type, kita ada lower low water, kita ada di sini dia panggil high low water. High tapi low water. Ini air surut, tetapi dia tinggi berbanding yang ini. Yang ini lower low water, yang ini high low water. So mean lower low water dia menggunakan data ketinggian lower low water. Yang ini dan seterusnya. Okey. So menggunakan nilai lower low water untuk data selama 19 tahun, dia akan kira nilai purata. Okey. Mean lower low water. Okey, saya dah cerita banyak kali. Dia cuma menggunakan data lower low water. Yang ni lower low water campur yang ni dan campur yang seterusnya. Okey. Alright. Okey, so kalau kita tengok yang ini adalah apa tidal datum di Port of Chicago. Okey. Data cerapan 19 tahun. Okey. Highest observed water berlaku dalam tahun 1983. Okey. 12 bulan 3. Okey. 2.415 di atas zero tide gauge. Mean higher high water 1.498. Okey. So pasang surut di Port of Chicago adalah jenis mixed type sebab dia ada higher high water. Okey, pasang surut jenis mixed semi diurnal. Dia ada mean high water. Okey, so sepatutnya kamu tahu apa yang dimasukkan dengan mean high water. Purata ketinggian air pasang tertinggi semua jenis pasang surut, tak kira spring, tak kira nip. Okey.
dia ada mean tide level. Okey, mean tide level. Okey, puratur. Okey. Kemudian dia ada mean sea level. Okey, mean sea level. Kemudian dia ada mean lower low water. Sebab pasang surut jenis mixed tide. Kemudian dia ada mean lower low water. Okey, mean lower low water. Kemudian dia kita ada apa ni? Alright. Ini lowest observed water level. Berlaku dalam tahun 1989. Kalau kamu lihat yang ini highest observed water level 1983. Cerapan ini air paling tinggi yang dicerap. Air paling rendah yang dicerap berlaku dalam tahun 1989. Okey, pada tarikh yang berbeza. Okey. Okey. So kita tengok pula chart vertical datum. Okey. Vertical datum yang digunakan di atas nautical chart. Kita ada lebih daripada satu vertical datum yang digunakan di atas nautical chart. Okey, di atas nautical chart. Okey, ada 3. Okey, ada 3 tidal datum ataupun vertical datum yang digunakan di atas nautical chart. Yang pertama, chart datum, LAT. Kamu sepatutnya tahu apa dia LAT. Okey, saya cuba nak tanya tengok. Okey, Engku Asirah. Mana Engku Asirah? Ya saya. Apa yang dimasukkan dengan LAT? Paras terendah. Paras terendah aras laut. Okey. Kita baru je cerita hari ni. Okey, dah jawab tak betul, tak tepat. Kenapa? Mungkin kamu tak fokus. Apa kita tengok sikit Nabila. Mana Nabila Sofia? Hello Nabila. Ya saya doktor. Bila saya tanya kamu onkan kamera. Okey? Oh kejap. Alright. Lepas ni jangan remind lagi bila saya tanya siapa-siapa onkan kamera. Okey Nabila. Okey, tak pakai tudung dah, lambat. Okey. Nabila. Okey, tunggu Nabila pakai tudung sekejap. Nasir Ali, mana Nasir? Nasir. Hello Nasir. Nasir, mana Nasir? Kenapa? Okey Nasir. Hello Nasir. Kamu tak onkan speaker. Nasir, tak onkan speaker. Doktor Rosa. Okey, betul je. Okey, mana tadi wanita yang saya tanya tadi siapa? Siapa tadi? Wanita pelajar perempuan tadi yang saya sebut nama dia. Hello. Okey, aduh, kamu ni lambat lah. Kita masa dah tak ada. Wan Alif, mana Wan Alif? Nabila. Hello Nabila. Apa yang dimasukkan dengan LAT? Aduh. Apa ni? Lowest astronomical type. Jelah, itu maksud dia apa? Apa yang kamu faham? Okey, cepatlah. Sarah, mana Sarah? Sarah. Saya kat sini. Apa dia LAT? Apa yang kamu faham? Dia lowest astronomical type yang apa? Pasang air surut yang terendah yang berlaku sebab faktor yang astronomical tu, ni macam highest tadi yang kita bincang. Okey, alright. Okey, so kalau kamu lihat, kita baru je bincang hari ni, tetapi jawapan yang kamu bagi semua boleh kata tak betul. Okey, so saya tak faham kenapa. So kalau kamu dengar lecture pun tak faham, tambah lagi kalau kamu tak attend lecture. Okey, dan
Dan itulah markah yang kamu dapat di hujung semester nanti. Kalau kamu tak betul-betul fokus, tak dengar saya cakap, tak study balik, okey. So kemungkinan markah kamu tak tinggi lah, okey. So terpulanglah pada kamu, okey, terpulanglah pada kamu. Kalau kamu nak markah baik, kamu study lah, fokuslah, dengarlah lecture dengan cara yang sepatutnya. Alright. Okay, so terpulang pada diri masing-masing. Jawapan yang kamu bagi kebanyakannya tak berapa betul. So di atas nautical chart, okay, kita ada 3 tidal datum yang digunakan. Yang pertama, chart datum. Chart datum dia biasanya merujuk kepada LAT, lowest astronomical time. Kemudian kita ada clearance datum. Okey. Dia menggunakan HAT. Clearance tu kamu tahulah. Kalau kamu nak lalu di sesuatu laluan, mesti tidak ada halangan, clear. Okey? Mesti ada laluan tersebut tidak ada halangan. Clearance datum menggunakan HAT. Kemudian kita ada juga elevation datum. Okey, dia digunakan untuk datum ketinggian. Okey. Dia menggunakan mean high water spring ataupun mean high water. Okey. Itu sebab saya sentuh tadi, kita ada berbagai-bagai kategori tidal datum. Kita ada mean high water spring, kita ada mean low water spring, kita ada mean high water, kita ada mean high water dan sebagainya. Okey, sebab kalau kamu tengok aplikasi di laut mungkin berbeza di antara satu sama lain. Okey, so aplikasi yang berbeza kemungkinan menggunakan tidal datum yang berbeza. Okey, yang berbeza. Kalau kita fokus kepada nautical chart saja, okay, saya dah tunjuk kamu tadi apa dia nautical chart. Peta yang digunakan untuk kapal berlayar di laut. Di atas nautical chart ada 3 kategori datum yang digunakan. Yang pertama, chart datum. Ini digunakan untuk data kedalaman air laut. Clearance datum, okey, digunakan untuk kapal berlayar di permukaan air laut dan laluan tersebut mestilah clear. Okey, tidak ada halangan. Okey. Kemudian kita ada elevation datum yang digunakan untuk menyampaikan maklumat ketinggian, okey, objek-objek tertentu, okey, di kawasan pinggir pantai. Okey, di kawasan pinggir pantai ataupun di laut. Okey. So kita ada 3 datum. Kalau kamu lihat yang ini, highest astronomical time. Okey, highest astronomical time. Kemudian kita ada lowest astronomical time yang digunakan oleh nautical chart. Okey, kita guna highest, kita guna ni, dan kita juga guna mean high water spring. Okey, ataupun mean high water. Okey, bagi memberi maklumat di atas nautical chart. Okey, kita ada 3 jenis tidal datum yang digunakan. Kalau kamu lihat rajah yang ini, kita ada elevation di sini. Elevation ni dia lebih fokus kepada ketinggian objek-objek, titik-titik di ataupun ketinggian objek-objek di pinggir pantai ataupun di laut lah. Contohnya kalau kamu lihat sini, ni agak-agak apa ni objek yang ini? Rumah api. Rumah api. Okay, very good. Okay,
ketinggian rumah api sebenarnya dinyatakan di atas nautical chart. Okey? Ketinggian rumah api sebenarnya dinyatakan di atas nautical chart. Ketinggian rumah api merujuk kepada elevation datum. So tinggi rumah api di atas nautical chart bukan tinggi daripada sini sampai sini. Tinggi rumah api di atas nautical chart daripada sini diukur sehingga elevation datum. Elevation datum tadi dia menggunakan sama ada mean high water spring ataupun mean higher high water. Okey? So saya ulang balik. Contohnya ketinggian rumah api ada dinyatakan di atas nautical chart. Ketinggian rumah api tersebut dirujuk daripada atas rumah api sehingga ke elevation datum. Elevation datum tadi saya sebut sama ada mean high water spring ataupun mean higher high water. Okey. Siapa yang tak jelas apa yang dimaksudkan dengan elevation? Okey, dan juga elevation datum. So saya nak tanya, kenapa pembinaan rumah api tidak merujuk kepada elevation benchmark? Elevation benchmark. Okey. Kita akan bincang dengan detail nanti. Kita ada topik nautical chart. Okey? Nautical chart. Kapal apabila dia berlayar, dia akan berada lebih kurang di permukaan elevation datum. Kapal berlayar, dia tak tahu benchmark kat mana tinggi benchmark. Kapal berlayar dia tak tahu paras benchmark di laut, dia tak tahu sebab dia berada di laut. Okey? Tetapi kapal akan sentiasa berada di atas permukaan air dan biasanya permukaan air laut lebih kurang dengan clearance datum. Katakan ini kapal. So kapal di laut dia ada alat nama dia sextant. Dia boleh mencerap sudut vertical angle, sudut yang ini. Permukaan laut. Ini kalau saya lukis garis dia boleh cerap vertical angle. Dia boleh daripada tinggi rumah api tadi ni ke permukaan laut, dia boleh kira jarak kapal ke pinggir pantai. So dia tak menggunakan benchmark sebab dia tak tahu mana paras benchmark. Dia tak tahu mana paras benchmark di laut. Okey? Paras benchmark. Tapi dia boleh kira lah berapa paras permukaan laut berbanding clearance datum dan lain-lain. Okey? Itu jawapannya. Kemudian kita ada clearance. Okey, kalau kamu refer tadi, kita ada term clearance. Clearance ni maknanya ada laluan yang tanpa halangan. Contohnya kita ada jambatan di atas permukaan laut. Contohnya kalau kamu pergi, kita ada second link. Kalau kamu pergi Tuas, kita ada jambatan menyeberangi Selat Teberan. Kapal apabila dia nak lalu di bawah jambatan, contohnya jambatan Penang, dia kena tahu berapa nilai clearance. Okey? So barulah dia tahu dia boleh lalu selamat ataupun tidak selamat. Kapal tersebut akan sangkut jambatan ataupun tidak. Okey? So berapa ketinggian jambatan? Berapa tinggi jambatan di atas permukaan laut? Biasanya dia rujuk kepada clearance datum. Clearance datum. So, biasanya clearance datum dia menggunakan paras air laut jenis apa?
Kita dah belajar tadi. Clearance datum dia menggunakan tidal datum apa? High astronomical. Highest astronomical time. Okay, very good. Dia menggunakan HAT. Okay. Untuk clearance dia menggunakan HAT, highest astronomical time. So itu adalah contoh aplikasi bagi clearance datum. Okay. So kita dah tengok nautical chart dah ada dua, satu elevation, satu clearance, dan satu lagi nilai kedalaman ataupun charted depth. Nilai kedalaman dasar laut dia merujuk kepada chart datum, dan chart datum ni biasanya merujuk kepada LAT. LAT, lowest astronomical time. Okay, lowest astronomical time. So di atas nautical chart ada tiga kategori data ketinggian ataupun elevasi. Yang pertama, okay, elevation. Dan di dalam kategori elevation, dia merujuk kepada elevation datum, biasanya merujuk kepada mean high water spring ataupun mean higher high water. Kita ada maklumat ketinggian jenis kategori clearance di atas nautical chart. Okay, so dia merujuk kepada clearance datum yang menggunakan HAT. Di atas nautical chart kita ada maklumat kedalaman dasar laut. Dia merujuk kepada LAT. Okay, LAT. Okay, sekarang dah pukul 10. Okay, tak apa, pergilah tandas, dah siap lah. Saya sebenarnya nak lajak, so tak apa, kita break sekejap, kita lajak lagi setengah jam ke. Okay, supaya kita dapat cover banyak sikit. Okay, kita break 5 minit, kita lajak setengah jam lagi. Okay, bye bye. Kita break setengah minit. Baik. Okay.
Okey, kita sambung balik. Okey, dan sekalian. Okey, apa yang dimaksudkan dengan apa yang dimaksudkan dengan chart datum? Chart datum adalah permukaan rujukan yang digunakan bagi semua nilai kedalaman charted depth. Charted depth adalah nilai kedalaman yang ditunjukkan di atas nautical chart. Semua nilai kedalaman yang ditunjukkan di atas charted depth, dan kita ada satu lagi kategori maklumat ketinggian drying height ataupun kedalaman kering. Charted depth dan drying height yang ditunjukkan di atas nautical chart adalah merujuk kepada chart datum. Okey, di mana chart datum tersebut menggunakan LAT, okey, lowest astronomical time. Alright. Saya dah cakap tadi, kita ada satu badan dunia yang menguruskan, yang bertanggungjawab dalam hal-hal hidrografi di dunia. Okey, pertubuhan tersebut dinamakan IHO, okey, International Hydrographic Organization. So IHO telah mengeluarkan satu peraturan, satu resolusi A252. Mengikut resolusi A252 IHO, lowest astronomical time should normally be used for chart datum. Okay. IHO mengeluarkan peraturan nautical chart sepatutnya menggunakan LAT sebagai chart datum. Okey. Yang digunakan bagi menentukan nilai kedalaman dan juga drying height yang ditunjukkan di atas nautical chart. So what I mean by LAT, sebenarnya kita dah bincang tadi. Okay, LAT is the lowest tide level, okay, which can be predicted, yang kita boleh ramalkan secara hitungan. Okay, dengan pasang surut berlaku di bawah, okay, keadaan cuaca yang biasa. Okay, pasang surut berlaku di dalam keadaan meteorological yang biasa, okay, dan mengambil kira kombinasi semua faktor-faktor astronomi. Okay, nilai prediction tersebut sepatutnya menggunakan data cerapan selama 19 tahun. Okay, prediction dilakukan secara hitungan menggunakan parameter tertentu. Parameter tersebut diperolehi daripada data cerapan pasang surut selama 19 tahun. Parameter tersebut sebenarnya dinamakan harmonic constant. Okey. Daripada cerapan selama 19 tahun, daripada data pasang surut selama 19 tahun, kita boleh menghasilkan harmonic constant, satu nilai parameter yang tertentu. Jadi harmonic constant inilah yang digunakan untuk predict the lowest tide level. Kalau kamu Google, kita boleh tahu bila air pasang maksimum di Pantai Lido, bila air surut maksimum hari ini di Pantai Lido. Kita boleh predict. Okay, kalau kamu Google, saya boleh tahu Pantai Lido hari ini air pasang pukul berapa. Air pasang pukul berapa itu dihitung menggunakan harmonic constant. Harmonic constant. So, menggunakan harmonic constant saya boleh kira bila air pasang maksimum, bila air surut maksimum, bila
hari ni air pasang di JB tinggi dia berapa, pukul 3 nanti paras air laut di JB berapa, semuanya boleh dikira berdasarkan harmonic constant. Harmonic constant diperolehi daripada data cerapan selama 19 tahun. Siapa ada soalan nak tanya kat sini? Okey, tak ada. Nabila okey? Syarul okey? Okey, Ustaz. Right, okey, very good. Okey, saya tanya nanti jangan tak ada jawab pula. Tetapi tak semua negara di dunia menggunakan LAT sebagai chart datum. Okey, contohnya in United States, mean lower low water is used for both sounding and chart datum. Okey, Amerika, okey, Amerika dia menggunakan mean lower low water untuk chart datum. Okey, right. Okey, mean lower low water yang dikira daripada cerapan 19 tahun. Okey, sepatutnya dia menggunakan LAT. Canada pula, Canadian chart datum is lower low water large tide. Okey, lower low water large tide. Okey, dia menggunakan lower low water tetapi okey, pasang surut yang okey, yang besar, large tide berlaku. Okey, kalau kamu baca lagi, it is determined by predicting. Okey, by predicting juga the tide for each year, okey, over 19 year time period, selecting the individual lowest low water elevation predicted during that year. Okey, so dia akan kira paras paling terendah setiap tahun. Okey, so setiap tahun, so dalam tempoh 19 tahun dia ada 19 datang. So dia ambil nilai purata yang paling rendah. Setiap tahun dia akan predik paras yang paling rendah setiap tahun. So selama 19 tahun dia ada 19 data. Dia campur semua 19 bahagi dengan 19, dia dapat average. Okey, so Canadian chart datum dia menggunakan lower low water large tide, okey, sebagai chart datum. Okey, sebagai chart datum. British dia menggunakan LAT. Malaysia juga menggunakan LAT. Okey, so IHO menganjurkan, okey, sepatutnya semua negara di dunia menggunakan LAT sebagai chart datum. Nilai LAT sepatutnya ditentukan menggunakan data cerapan selama 19 tahun. Okey, data cerapan selama 19 tahun. Okey, kalau kamu lihat rajah yang ini contoh nautical chart. Okey, contoh nautical chart. Kalau kamu tengok yang ni 47 meter kedalaman dia. Okey, yang ini 72. Okey, so kalau kita tengok senario di laut, kita ada chart datum. Okey, contohnya LAT. Kita ada sea surface at any time. Okey, so kalau kita buat pengukuran hidrografi, inilah nilai yang kita ukur. Kalau kita pergi laut, kita ukur kedalaman, inilah nilai yang diukur daripada permukaan air laut ke dasar. Ini observe depth. Kemudian kita ada chart datum. Okey, chart datum contohnya menggunakan LAT. Kedalaman dasar laut yang dirujuk kepada chart datum dinamakan charted depth bagi carta nautika. Kedalaman dasar laut, ni dasar laut, okey, adalah merujuk kepada chart datum dan nilai tersebut dinamakan charted depth. Okey, charted.
Okey, catat. Contohnya 72 meter. Kalau kamu lihat, ini okey, saya snap daripada nautical chart, nilai dia 72. So ini bermaksud catat depth pada titik ini adalah 72 meter. Apakah yang dimaksudkan dengan 72? Kedalaman daripada chart datum ke dasar 72 meter. Okey. So kalau yang ini 65 meter, 65 meter ni adalah merujuk kepada chart datum. Okey. Itu dimasukkan dengan catat depth dan juga nilai-nilai yang ditunjuk di atas nautical chart. Okey. 47 meter ni merujuk kepada chart datum. Okey, merujuk kepada chart datum. Kemudian di atas nautical chart, kalau kamu lihat di sini, number ni ada tanda negatif di bawah nilai 2. Okey. Okey. Izzah, mana Izzah? Hello Izzah. Ya, saya. Okey, Izzah. Ya. Okey. Onkan kamera. Tak pakai tudung kan? Saya nak kena buka guna Okey. telefon jap. Okey, Izzah. Tak apa. Kamera laptop saya tak boleh nak buka. Saya boleh. Okey, Izzah. Ya. Nilai ni apa yang kamu nampak yang pelik? Dia ada 5 tu ada negatif. Okey. Ya. Sebenarnya negatif ini diletak di bawah 2, bukan negatif 5. Okey. Sebenarnya tanda negatif ni diletak di bawah nilai 2. Okey, di bawah nilai 2. Dia bukan menunjukkan negatif 5. Tanda negatif ni sebenarnya diletak di bawah nilai 2. Kedalaman titik yang ini adalah negatif 2.5. Okey. So, negatif inilah yang dinamakan drying height. Kedalaman kering. Kenapa dinamakan drying, kering? Sebab dia terletak di atas permukaan air pada satu ketika. Okey. Itu sebab dia ada negatif. Sebab di dalam sesuatu ketika, titik ini akan berada di atas air. Tidak ada air, so dia kering. Okey. Contohnya, kalau kamu tengok ketul batu yang ini, pada ketika air surut, okey, katakan air surut sama dengan chart datum, batu ini akan timbul di atas permukaan air. Okey, batu ni akan timbul. Okey. Pada ketika air pasang, dia mungkin tenggelam. So, nilai yang timbul tadi ni, okey. Contoh di sini saya letak negatif 2.5. Okey. Pada ketika air surut, okey, ataupun batu yang ini berada di atas datum. Ini datum. Pada ketinggian 2.5 meter. Batu yang ini berada di atas datum dengan ketinggian 2.5. Disebabkan batu ini timbul ketika air surut, tenggelam ketika air pasang, maka nilai ini diletak nilai negatif. Okey. So ketinggian batu yang ini adalah negatif 2.5. So inilah yang dinamakan drying height. Mana-mana titik yang timbul ketika